Okey, kita mulakan. Ada 9 perkara yang saya nak akan sentuh pada pagi ini. Seperti mana tertera dalam slide. Yang pertama, kos online. Kita tengok dulu kos apa ni, kos bagi IMU 451 muamalat. Okey, kursus ini adalah kursus wajib universiti yang mempunyai 3 kredit. Dia akan membincangkan sistem dan kerangka muamalah Islam secara menyeluruh, meliputi harta dan pemilikan, asas-asas serta teori kontrak, pelaku kontrak, perbincangan juga dari aspek aplikasi kontrak termasuk dah jual beli, termasuk juga khiyar, persoalan riba, gharar, maisir, judi, jahalah juga dibahaskan dalam topik ini. Jadi kemahirannya seperti mana subjek lain. CEO ada 3. Yang pertama, menjelaskan konsep fiqh, muamalat, jenis harta, pemilikan, kemudian mengaplikasikan asas-asas, syarat, bentuk kontrak. Kemudian kita akan lihat halangan dan juga larangan dalam muamalah Islam. Dari aspek topik, dia ada 14 topik semuanya. Saya akan pergi satu persatu. Yang pertamanya, topik pertama, pengenalan kepada syariah Islam. Dia akan menjelaskan tentang definisi syariah Islam, kemudian klasifikasi syariah Islam kepada 4, ibadah, muamalah, jenayah, munakahah, jenayah, kemudian ciri-ciri dalam muamalah Islam. Topik kedua, perbuatan harta dalam muamalat. Dia akan lihat definisi, perbezaan hak, harta dan manfaat. Kemudian dia akan lihat klasifikasi harta dalam muamalat. Jadi harta dan muamalat ni ada 2 topik, topik 2 dan 3. Dia akan lihat tentang harta alih dan harta tak alih, mangkul dan ghair mangkul, mutaqawwam, ghair mutaqawwam, harta misli, harta qimmi, harta istimali, harta istikhlaki. Kemudian kita akan lihat sikit satu harta, mal mamluk, mal mubah, mal mahjur. Harta kerajaan, harta individu Kemudian topik keempat tentang teori pemilikan, definisi, kemudian pembahagian pemilikan, milkul tam dengan ghair milki tam, pemilikan sempurna dan pemilikan tidak sempurna. Kemudian diakhiri dengan penambatan dan pelubusan hak milik. Topik kelima berkaitan teori akad dalam muamalat. Dia akan lihat kontrak dan perjanjian, klasifikasi kontrak, rukun dan syarat, halangan-halangan dalam kontrak. Topik kelima ni kita akan syarahkan sekali dengan topik yang ketujuh, iaitu klasifikasi kontrak berdasarkan jumlah, berdasarkan kesahihan dan juga kuat kuasa. Kemudian topik keenam seterusnya status pelaku kontrak. Kita akan lihat di ASCII ahliyah, kelayakan, janin, bayi, kanak-kanak, balik, matang. Jadi setiap peringkat ni dia ada kelayakan untuk berkontrak. Macam janin dengan bayi tak boleh kontrak lah kan. Kemudian tajuk ni juga, tajuk ke-6 kita akan syarahkan sekali dengan tajuk 9. Suriyah al-uqud. Suriyah al-uqud maksudnya kemenjadian kontrak. Mabuk, tidur gila, orang mabuk, dia jual beli macam mana? Kita tengok. Macam tu juga dengan berlakon. Dia mengajar, belajar. Kemudian akad dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Kemudian yang seterusnya ke-8, topik 8 kita akan lihat kontrak satu pihak. Maksudnya dia ada one party saja, iaitu wasiat, wakaf, hibah dan juga tabarruk. Itu dipanggil bahagian pertama lah. Bahagian yang kedua kita lihat aplikasi. Tadi kita lihat teori, ini kita lihat aplikasi. Yang pertamanya kontrak jual beli, definisi rukun jual beli, syarat, jenis jual beli, larangan dan jual beli dan isu semasa. Kemudian yang topik ke-11 tentang khiyar, definisi, jenis, khiyar ada 3, aib, syarat, majlis. Kemudian kepentingan darjah khiyar. Topik 12, 13 dan topik terakhir 14 tentang larangan dalam muamalat. Topik 12 tentang riba, jenis riba, kesan riba, isu-isu masalah tentang riba.
Gharar tentang definisi gharar, jenis gharar, yasir, mutawasil, fahish, kemudian isu-isu semasa negara, dan yang terakhirnya kita akan ikuti maisir dan juga jahalah. Maksudnya judi dan juga kejahilan, tentang skop dia tentang isu-isu semasa. Jadi inilah 14 topik berkaitan IMU 451 fiqh muamalat yang akan kita sentuh selama 14 minggu. Cuma soalan saya, kamu dah download ataupun belum kos ni? Kos online ni? Sudah Ustaz. Dah Dah. Dah bagus. Jadi kamu ikutlah Jadi kamu dah dapat gambaran umum tentang kursus kita ini yang kita akan sentuh selama 14 minggu insya-Allah. Saya ingat tidak ada masalah sebab dia hanya berkaitan kontrak, berkaitan harta dan pemilikan dan juga berkaitan tentang kontrak. Kemudian kita lihat sikit timetable. Kelas kamu, dia ada dua. Satu dia ada 1 jam, hari Selasa 8 hingga 9 kan. Kemudian kamu ada pula pada hari Khamis 2 hingga 4 petang. Kamu bergabung dengan kelas B dan kelas C. Jadi hari Selasa pagi ini 1 jam, hari Khamis petang 2 jam. Jadi saya telah bagi tahu semalam 1 jam ni tutorial. Maksudnya kamu kena buat kerja sikit lah kerja tu terletak pada bahagian group, kemudian I discuss. Kamu cari I discuss, ada di sana saya sertakan soalan. Sebagai contohnya kalau pergi ke group, course group ni, pergi ke group ni, bawah ni, group. Kemudian kamu pergi group kamu A sebagai contohnya. Pergi group masing-masing lah Kemudian I discuss ada di bawah ni. Bila kamu klik saja I discuss ni, kamu akan berjumpa saya dah buat satu topik ni, discussion. Ini contoh untuk 2A lah Dan dalam ni, saya dah buat pembincangan ikut topik. Justru, sebagai contohnya, pada minggu depan, 20 hari bulan, kamu kena masuk sini lah. Kemudian pada minggu berikutnya, 27 hari bulan, kamu kena masuk topik 2 dan topik 3 sekaligus. Sebab dua-dua ni saya buat sekali saja kelas. Saya gabungkan. Jadi, contohnya minggu depan kamu klik di sini. Tapi untuk sekarang ni kamu tak boleh buat posting lah. Sebab apa? Sebab sistem ni dia tak sampai tarikh lagi. Dia hanya sampai tarikh pada 20 hari bulan. Jadi kamu hanya boleh view saja. View and read only. Jadi di sini ada soalannya. Jadi kamu kena cari bahan ni dan post lah setiap orang. Saya seperti mana diketahui, saya mementingkan posting ni lah untuk segi pelibatan dalam online ODR. Okey, yang seterusnya kita pergi untuk timetable yang pukul 2 hingga 4 ni adalah lecture. Jadi saya akan syarahkan. Kemudian mulai minggu ketiga kamu ada presentation. First group mesti present lah dalam tempoh antara 20 minit lebih kurang. InsyaAllah saya akan syarahkan dalam 45 ke 50 minit ke 1 jam. InsyaAllah kamu sambung dengan presentation. Ini pada yang ada 2 jam. Itu untuk lecture. Kemudian yang seterusnya kita pergi ke lesson plan. Plan pengajaran. Saya dah maklumkan sebelum ni bahawa kelas ni akan guna 3 item utama. YouFuture, Google Meet dengan WhatsApp. Kalau ada apa masalah, paling kurang bagi tahu dalam WhatsApp. Jadi ada lecture 2 jam, ada terus 2 jam, 1 jam. Kemudian assessment kamu seperti mana grup lain lah subjek lain kita ada group presentation 20 markah, group assignment 20 markah, artikel review. Maksudnya apa ni artikel review ni kita ulasan kepada artikel. Ini individu 30 markah. Kemudian kita ada final test 30 markah juga individu. Jadi ada 40 markah untuk grup, ada 60 markah untuk individu. Jadi kelas kita ni ada 14 minggu. Jadi sekali minggu pertama lah Minggu pertama ni kita ada ta'aruf, kita ada course online yang kita buat sekarang ni, kita ada topik 1.
InsyaAllah topik 1 ni kita akan sentuh pada lecture nanti. Lecture nanti. Okey. Kemudian sampai last sekali lah, 14 minggu saya dah atur setiap ni. Sampai last sekali pada Januari nanti. Okey, itu tentang ni, kamu boleh baca, saya dah bagi. Kemudian panduan sikit ODL. Okey, saya dah beritahu setiap poin ni kamu kena fahami lah sebab saya punya style pembelajaran berfokus kepada kendiri pelajar kecuali saya lecture lah Jadi nombor 2 ni dah diberitahu. Okey, nombor 3, ada 5 item dalam U feature yang penting yang kamu kena ambil tahu. Yang pertama, announcement. Saya ingat kalau siapa dah lihat announcement, saya dah umumkan ada 4 kotak saya, pengumuman saya. Kamu boleh tengok. Kemudian course content, kamu kena pergi ni sebab di sini tentang course online. Soalan semester lepas saya hanya ambil 5 semester saja dan juga bahan topik. So far bahan topik saya belum upload lagi. Sebelum kelas bermula insya-Allah saya akan upload bahan topik, biasanya dalam bentuk PowerPoint lah. Tapi 2 benda ni kamu kena download boleh ni lah. Yang pertama course online yang tadi saya ceritakan. Yang kedua soalan-soalan semester lepas. Soalan semester lepas iaitu 5 semester yang lepas, kamu boleh tengok bagaimana bentuk soalannya. Kemudian yang ketiga assignment, saya akan bagi mulai di sini dan juga kamu kena upload jawapan juga di sini. Ada 4, presentation, assignment, article review dan juga ni. Cuma article review dengan test ni tugasan belum lagi diberikan lah, akan dimasukkan apabila sampai waktunya. Satu lagi aspek penting, group presentation dengan group assignment, tajuk yang sama, ahli kumpulan yang sama. Maksudnya, nanti kamu boleh tengok dalam plan pengajaran, katakan kamu bentang hari ni presentation, grup pertama. Dalam tempoh 2 minggu, kumpulan yang sama, tajuk yang sama kena buat dalam bentuk assignment. Presentation dalam bentuk slide, ini dalam bentuk assignment, kamu kena hantar dalam tempoh 2 minggu. Siapa hantar lewat daripada 2 minggu, saya bagi garanti markahnya berkurang. Mungkin separuh berkurang. Kemudian online class ini adalah kita punya menu utama lah Sebab apa? Sebab kamu macam tadi kan, attendance ada di sini, live link untuk Google Meet ada di sini dan juga untuk record pun ada di sini. Kemudian yang last kali, grup yang kamu buat dipanggil, kamu kena buat tutorial, iaitu setiap pelajar perlu membuka dan post jawapan bagi setiap kandungan yang saya bagi tadi dekat I discuss. Kemudian nombor 4, saya dah beritahu tadi, kamu kena buat kumpulan sendiri. Bahagikan sama rata jumlah kamu dengan 7 kumpulan. Contohnya kamu ada 22 kumpulan, maksudnya 22 maksudnya satu kumpulan ada 3 orang. Dan satu kumpulan yang terakhir ada 4 orang. Macam itulah Ataupun kamu boleh buat juga grup yang pertama ada 4 orang, grup yang berikutnya ada 7 orang, cukup 22. Kalau ada kelas yang 30 orang, maksudnya satu grup mesti ada 8 orang lah. Dan 2 grup laki ada 7 orang. Maksudnya macam itulah, bagi sama rata. Tapi saya nak setiap kamu ni ada 7 kumpulan. Kemudian, ini penting, bukti pembelajaran online kita kena hantar setiap minggu. Saya akan gunakan benda ni lah attendance class, saya akan gunakan posting kamu dalam course forum, saya akan gunakan dalam posting kamu dalam WhatsApp group. Untuk pengetahuan kamu, so far saya lihat WhatsApp group sehingga hari ini hanya ada 6 orang saja yang baru posting dalam grup WhatsApp group. Akmal, 1, nombor 2 Alif Irfan, nombor 3 Siti Halimah, nombor 4 Atirah, nombor 5 Hafizah, nombor 6 Sabrina. Hanya 6 orang saja daripada 22 orang yang pernah buat posting dalam WhatsApp group. Kemudian tahniah hari ini first attendant, juaranya Siti Halimah Ismail. Dia orang pertama yang masuk kelas. Dan orang yang pertama masuk Google Meet, Azhan Fikri. Jadi tahniah. Nombor 6 ni yang sangat penting lah Saya sangat-sangat mementingkan kehadiran tempat pada waktu. Jadi kelas attendant kena tanda.
seperti mana diberitahu, dibuka 15 minit sebelum dan ditutup selepas 15 minit kelas bermula. Okey, nombor 7 ni penting. Saya nak tanya, siapa yang belum isi entrance survey? Dibuka mulai semalam siapa belum isi lagi? Kena isi kena isi. Kemudian SUFU akan dibuka mulai Disember nanti, itu lambat lagi, dan exit survey bulan 11 lah last kali tapi pastikanlah bila kamu tanda entrance survey ni, biarlah kamu masuk ni dalam keadaan yang pengetahuan yang sedikit, keluar dalam pengetahuan yang banyak. Jangan pula masuk pengetahuan yang banyak, keluar akhirnya dari jahil belaka. Jadi terbalik. Kemudian nombor 8 saya dah beritahu tadi, penilaian berdasarkan komitmen kelas online dan juga pelaksanaan tugasan. Kemudian kamu boleh download lah seperti mana yang saya sebutkan tadi yang telah diberikan sebelum ini. Kemudian yang seterusnya langkah ODL. Ini adalah step by step yang kamu kena buat sebelum kelas. Saya rasa kamu dah ikut dah kan, kamu dah buat semua dah ni sebab hari ni. Cuma untuk minggu depan, untuk kelas 1 jam, mulai 20 bulan kamu kena ikut langkah yang ketiga ni. Kemudian mulai hari kelas kamu hari Khamis kan? Okey, hari Khamis nanti kamu kena follow yang ni. Kena follow ini, kecuali pada bahagian presentation nombor 6 ni kita akan mula pada kelas minggu yang ketiga. Sebarang perubahan saya akan maklumkan melalui grup WhatsApp. Kemudian yang seterusnya tentang past year question. Okey, dalam course content, group assignment dulu ini adalah tajuk kumpulan kamu. Inilah dan untuk pengetahuan kumpulan yang pertama ni, grup pertama, saya harap kamu dah ada sekarang mesti bentang pada minggu ketiga. Saya ulang lagi sekali lagi. First group mesti bentang pada minggu ketiga. Tak salah saya untuk grup kamu 27 hari bulan. Jadi kena bersedialah pada minggu ketiga untuk bentang. Sediakan slide dan setiap ahli kumpulan wajib membentang. Kemudian nombor 6, soalan tahun-tahun lepas. Saya ingat kita dah tengok tadi saya ingat kamu dah mungkin boleh download lah kalau kamu pergi ke bahagian course content ni. Saya harap semua dah pergi. Dekat nama saya ni, saya tak pasti kamu nampak ataupun tidak yang lain, tapi kalau tak nampak pun yang saya punya ada lah kalau tak dapat tengok, minta maklumkan kepada saya lepas ni. Sebab saya letakkan password, tapi untuk pelajar saya buka. Anda katalah tak dapat tengok, boleh beritahu saya semula. Dan dalam folder saya ni, saya bahagikan kepada 16 folder. Ini dia kena password. Kamu tak perlu password saya rasa, sebab kamu saya dah open kepada pelajar. Okey, ada ni ada 16 folder ikut topik kecuali ada dua folder awal ni, iaitu course online dan juga academic calendar, kamu boleh download. Kemudian ada soalan-soalan tahun lepas. Saya downloadkan ataupun saya dah letakkan 2, 4, 5 semester soalan tahun lepas. Cuma saya tadi saya dah bagi tajuk untuk assignment kan. Jadi ada soalan tanya, soalan ni nak ambil semua ke ataupun nak ambil setakat limit kosnya sampai semester berapa? Jawapan saya, kamu tumpukan 5 ni dulu. Tapi anda kata soalan tu sedikit untuk tajuk kamu, kamu boleh ambil bakinya. Ada 5 lagi, semester lagi dalam boleh download dekat library bahagian bank soalan tu. Di sini bolehlah setakat. Ni saya dah sediakan. Kemudian kita pergi ke seterusnya attendance. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, attendance sangat penting. Dan alhamdulillah hari ini tahniah semua kerana dapat hadir tepat pada waktunya. Kemudian pada I discuss juga penting, sebab I discuss ni untuk pengetahuan kamu, kita akan buat untuk tutorial. Jadi
kelas pada hari minggu depan, hari Isnin, maksudnya yang 1 jam lah mungkin saya hadir, mungkin saya tak hadir. Tapi kalau saya tak hadir pun, kamu mesti follow semua langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Yang pertamanya kamu kena login, lepas itu tanda attendance, kemudian kamu pergi ke group, kemudian jawab soalan. Saya ingat kalau kamu ambil masa yang ni taklah panjang sangat Jawab soalan tu maksudnya setiap orang perlu menjawab berdasarkan kepada konten yang saya berikan tadi. Apa saja berkaitan konten kamu boleh post. Saya tidak ada masalah. Kamu post saja. Yang pentingnya kamu mengikuti pembelajaran tutorial, lihat jawapan kawan dan juga lain-lain lagi lah yang boleh kita masukkan di situ. Dan kalau saya mencelah, saya akan terus mencelah dalam posting yang dalam I discuss tu. Dan yang terakhir ni ta'aruf. Ta'aruf ni insyaAllah kita akan buat sedikit ta'aruf melalui WhatsApp. Kejap lagi. InsyaAllah saya dah bagi ta'aruf tadi. Kita akan ta'aruf sama kamu dalam WhatsApp. Minta bagi 3 item penting aja. Nama kamu, asal daripada mana, kampung, kemudian sekolah terakhir di mana. Nanti kita akan buka melalui WhatsApp. Ustaz, nak tanya. Yang course konten yang atas nama Ustaz tu kena password juga? Kena password juga? Okey, baik-baik. Kejap lagi saya bagi password dalam WhatsApp. Okey Ustaz. Okey, ada soalan lagi? Boleh Ustaz. Yang Ustaz nak cakap kan Ustaz tadi kata bentang dekat slide. Jadi kami perlukan sediakan dalam bentuk kertas kerja juga. Group assignment ada 2. Slide presentation. Jadi kamu buat dalam bentuk slide. Kemudian dalam tempoh 2 minggu, lepas bentang, kamu akan buat dalam bentuk assignment. Assignment tu macam tulis essay lah. Jadi tulis essay, hantar essay tu saja. Tak perlu hantar slide, kertas slide tak perlulah. Untuk assignment, kita akan guna APA style. Saya rasa kamu dah pernah menulis assignment. Jadi kamu follow saja semua peraturan tu. Saya pentingkan rujukan. Bibliografi belakang tu mesti lebih daripada 10. Saya rasa kamu dah biasa buat assignment, follow saja peraturan tu. Kalau kamu nak panduan untuk assignment, tolong ingatkan saya akan bagi pada minggu hadapan. Tapi secara ringkasnya antara 10 ke 15 halaman saja, rata 12 lah, 12 halaman, guna 1.5 spacing, guna Times New Roman 12. Itu asas ni. Nanti makluman akhir saya akan bagi kemudian. Ada soalan lagi? Ada Ta'ala wa barakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz.